demikian telah datang pada beberapa hadis Nabi SAW, ja'alanallahu wa iyyakum minal muhafizina 'alas salatil muqimin lahal khashi'ina fiha daimina 'alaiha fabizalika amarallahu ibadahul mu'minina fi kitabihi wa bihi wasafahum faqala hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Maksudnya, maka menjadikan kami Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan kamu daripada orang yang memeliharakan atas sembahyang 5 waktu dan orang yang muqim bagi sembahyang, yakni mendirikan dan memelihara akan dia, lagi orang yang khusyuk sembahyang 5 waktu dan memelihara akan dia, lagi orang yang khusyuk padanya, yakni tetap hatinya dan anggotanya di dalam sembahyang, lagi yang mengekalkan atas sembahyang, yakni tiap-tiap sudah sembahyang mencintai hendak mengerjakan sembahyang keduanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang muqim, yakni orang yang tetap memelihara dan mendirikan sembahyang, lagi khusyuk tetap hati dan anggota kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita sembahyang. Allahu Akbar. Hati tetap mengingati Allah dan anggota kita pun tetap tak banyak sangat pergerakan, gerak sana gerak sini kan. Bila banyak pergerakan tu menunjukkan hati kita tidak khusyuk pada Allah. Sebab tu kata guru kami, dalam sembahyang kita kena tambat hati kita ni dengan Allah ketika kita bersembahyang. Sebab sembahyang ni untuk mengingati Allah. Jadi nak banyak mengingati Allah dalam sembahyang, kita kena banyak zikrul maut. Bila di luar sembahyang kita banyak zikrul maut, mengingati mati, mengingati maut, maka mudahlah untuk kita khusyuk di dalam solat. Itu rahsia dia. Rahsia untuk kita khusyuk mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sembahyang. Yakni tiap-tiap sesudah sembahyang mencintai hendak mengerjakan sembahyang yang keduanya. Bila dah lepas sembahyang zuhur, hati kita tak sabar-sabar dah, tambat hati kita dah nak sembahyang asar. Habis sembahyang asar, hati kita pula bercita-cita, bahkan cinta pula kepada sembahyang maghrib. Tu maksud kata musannif ni, kata Syekh Al-Fatani dalam hadis ni. Dan demikian selama-lamanya. Mudah-mudahan kita ni berkekalan, diri kita, anak cucu kita ni menjadi golongan yang muqim, mendirikan solat sehinggalah hari kiamat. Demikian selama-lamanya, maka dengan demikian itulah menyuruh Allah Subhanahu wa ta'ala akan segala hambanya yang mukmin di dalam kitabnya, dan dengan dia memberikan sifat mereka itu. Memberikan ni maksudnya menyifatkan sifat mereka itu. Maka firman pelihara akan oleh kamu, firman Allah ni, hai orang yang mukminin, atas sembahyang yang 5 waktu dan memelihara akan sembahyang wusta. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Kata ulama, salatil wusta, solat wusta tu adalah solat pertengahan, yakni sembahyang asar. Kata ulama, al-wusta tu adalah sembahyang asar. Dan memang sembahyang asar ni pun yang paling susah kita nak jaga. Kata guru kami, Ustaz Haji Azmi Ahmad, waktu kami belajar kitab ni, katanya, kenapa sembahyang asar? Sebab waktu asar ni lah orang dah mula sibuk.
sibuk nak pergi ke pasar, malam. Asar ni kan waktu orang dah mula buka payung, nak berniaga dan sebagainya. Waktu asar ni lah kita dah siap-siap nak pergi padang bola, nak pergi shopping market dan sebagainya. Sebab tu kena pelihara sembahyang asar ni, sembahyang wusta. Sebenarnya dia ada kaedah zikrul khas ba'dal adam. Menyebut yang khas selepas silap. Kaedah dia zikrul khas ba'dal am. Zikrul khas ba'dal am. Menyebut yang khusus selepas yang umum. Hafizu ala salawat. Peliharalah kamu sembahyang itu umum. Wassalatil wusta. Menyebut yang khusus, yakni sembahyang asar, selepas menyebut perkara-perkara yang yang umum, solat-solat yang lain itulah. Baik. Kaedah. Okey. Kita tengok sikit apa sebabnya ataupun asbabun nuzul daripada ayat hafizu 'alas salawati was salatil wusta al-ayah. Baik, kata ulama, sebab turunnya ayat hafizu ni, pelihara kamu akan sembahyang, kerana ada setengah sahabat Nabi lah, mereka ni bermudah-mudah dan takut berjemaah sembahyang bersama dengan Rasulullah SAW ketika peperangan. Ini punca dia, asbab turunnya ayat ni. Ceritanya begini, bahawanya Rasulullah SAW dalam satu peperangan sembahyang zuhur baginda bersembahyang zuhur bersama sahabatnya berjemaah atas jalan biasa, yakni sembahyang rukuk sujud macam biasa bersama-sama imam dan makmum dengan sempurna, tidak menghirau Rasulullah, tanpa menghiraukan, tanpa berwaspada. Rasulullah akan mengintai orang kafir waktu itu sembahyang berjemaah zuhur itu. Ni punca ada beberapa orang sahabat risau. Dia takut nak sembahyang berjemaah zuhur dengan Rasulullah, sebab mereka ni risau adanya serang hendak daripada orang kafir. Risau-risau waktu Rasulullah tengah solat bersama sahabat, ada puak-puak kafir melakukan intipan ataupun mengintai peluang untuk menyerang kaum muslimin. Itu punca dia. Maka sesudah sembahyang, menyesal kafir-kafir itu dengan tidak langgar dan menerkam. Di waktu Rasulullah SAW berjemaah, orang kafir menyesal, kenapalah tak pergi serang waktu Rasulullah SAW tengah sembahyang zuhur tadi. Kalau kita serang waktu tu kan senang, dapat kita tawan orang Islam dengan mata-mata pedang kita. Ni dia. Dan berkata setengah kepada setengah yang lain, kalau kita terkam dan langgar, tentu terkena mata-mata. Inilah, terkena mata-mata pedang. Maknanya orang Islam dapat ditawan mereka itu. Tapi ada sebagian orang kafir yang lain, dia berkata pada sahabat mereka, tak usahlah kita takut, kerana ada lagi bagi mereka itu sembahyang asar. Lepas zuhur ni dia pun nak sembahyang asar pula, yakni mereka itu muslimin terlebih kasih akan sembahyang mereka tu daripada kasihnya ibu, bapa, anak dan isterinya. Ini sifat sahabat Nabi. Mereka lebih kasihkan sembahyang tu lebih daripada ibu bapa, anak atau isteri mereka sendiri. Baik, inilah kisahnya. Diturunkan syariat sembahyang khauf, solat dalam peperangan, solat dalam keadaan takut kan. Biasanya dalam keadaan peperangan lah. Maka Jibril alaihissalam pun turun ke sisi Rasulullah kerana mengajar kepada baginda kaifiat memeliharakan sembahyang di masa ketakutan perang, dan lain dengan umpama jaga seteru dengan secukup di tengah berjemaah sembahyang itu, di
di tengah berjemaah sembahyang atau tidak. Dengan firmannya di akhir ayat. Ini akhir ayat hafizu ala salawat tu. Wa in khiftum farijalan aw rukbana. Bermakna kalau kamu takut umpama perang, maka harus kamu berjalan atau menunggang di dalam sembahyang kamu untuk menjaga seteru dan melawannya. Lalu malaikat Jibril alaihi salam pun turun bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan syariat. Ajar pada Rasulullah macam mana nak solat ketika dalam peperangan ataupun ketika dalam ketakutan. Dan memelihara akan sembahyang wusta dan berdiri kamu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, mengerjakan kamu akan taat dengan dikehendaki, dengan dimaksudkan dengan salawat itu, iaitu sembahyang fardu yang 5 waktu, iaitu zuhur, asar, maghrib, isyak dan subuh. Maka demikian itu ialah sembahyang yang tiada luluskan. Bahasa Jawi lama ni. Tiada luluskan ni maksud dia tak boleh tinggal. Tak boleh tinggal akan seorang daripada orang Islam meninggalkan satu daripadanya, yakni 5 solat fardu tadi, pada satu kelakuan daripada segala kelakuannya Islam, ada ia berakal, dan jikalau sampailah lemahnya barang yang sampai dan sakitnya kepada sangka-sangka sampainya sekalipun, tiada diuzurkan meninggalkan dia. Maknanya solat ni kena jaga sekalipun kita berada dalam keadaan sakit. Kalau dalam keadaan sakit, masyaqqah kan, kesulitan. Kan ada kaedah-kaedah sembahyang dalam keadaan masyaqqah, sembahyang dalam keadaan mengiring, sembahyang dalam keadaan berbaring. Kalau dah paling teruk sangat, sembahyang dengan isyarat mata ataupun dengan isyarat hati. Ada dia punya langkah-langkah, step-step dia tu. Kena belajar lah. Sebab tu ulama' pesan, wahai kaum muslimin, belajarlah kitab-kitab ulama' mengenai sembahyang. Belajar dalam-dalam, selok-belok berkaitan dengan sembahyang, supaya kita reti, kita tahu peraturan-peraturan sembahyang. Lebih-lebih lagi sembahyang berjemaah, imam dan makmum, dia ada peraturan-peraturan dia, kita tak boleh nak langgar. Sebab tu ulama' kata belajarlah kitab-kitab fiqh lah maksud dia, khususnya dalam bab sembahyang. Sebab ada peraturan dia kan, bermula daripada niat, takbiratul ihram, hinggalah kita memberi salam. Wallahu a'lam.